Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan hasil tugasan kami bagi kursus pengurusan projek kod LMCR 1462. Kumpulan kami terdiri daripada Wan Afifah Zakirah binti Wan Lohai, Siti Sarah binti Azali, Nur Hidayah binti Syukri, Anis Nazrah binti Nasir dan Nur Alia Farisyah binti Amran. Tugasan kami ialah simulasi projek. Tajuk simulasi projek kami ialah projek pengubahsuaian bilik stor kepada bilik tetamu. Seperti yang anda dapat lihat, pada gambar raga tersebut merupakan bilik stor yang telah diubahsuai kepada bilik tetamu. Seperti yang anda dapat lihat, bahagian ini menunjukkan isi kandungan bagi projek kami. Bahagian yang pertama ialah piagam projek, iaitu kediaman saya asalnya mempunyai sebuah bilik stor yang besar dengan keluasan 5 meter x 5 meter. Keadaan stor tersebut masih dalam keadaan baik dan hanya memerlukan beberapa pengubahsuaian atas sebab tertentu. Oleh itu, saya dan keluarga bersadar untuk melakukan sebuah projek dengan mewujudkan bilik khas bagi tetamu untuk memastikan tetamu yang hadir berasa selesa. Bahagian yang seterusnya ialah keperluan projek, iaitu kami telah mengubahsuai stor kepada bilik tetamu dan menambah tandas dalam bilik tetamu tersebut. Yang seterusnya ialah pemegang taruh. Pemegang taruh dalam projek ini terdiri daripada juruteknik, ahli keluarga, pekerja am, kontraktor dan tukang paip. Juruteknik digunakan untuk melakukan urusan pendawaian dalam bilik tandas. Ahli keluarga ni terdiri daripada untuk menaja projek ini, pekerja am untuk mengubah perabot-perabot yang akan diletakkan di dalam bilik stor yang telah siap menjadi bilik tetamu. Kontraktor pula diperlukan untuk membuat tandas di mana kami telah memecahkan dinding stor yang sedia ada untuk membuat tandas dan membina tingkap. Iaitu tukang paip diperlukan juga untuk membuat kerja perpaipan di dalam tandas. Okey, seperti yang anda dapat lihat, berikut merupakan penaja projek, pelanggan projek dan pengurus projek. Sumber kewangan yang telah diluluskan bagi projek ini adalah sebanyak RM12,000. Seperti yang anda dapat lihat di bawah ini merupakan peranan bagi pemegang taruh, peranan tambahan mereka seperti yang telah saya terangkan di bahagian sebelum ini. Bagi kriteria keluar projek merangkumi 3 proses, iaitu perancangan projek, proses pelaksanaan dan proses penamatan. Bagi proses perancangan projek, kami telah membincangkan tentang kos yang diperlukan, iaitu sebanyak RM12,000 dan menentukan pihak berkepentingan seperti yang diterangkan sebelum ini dan masa yang diperuntukkan untuk projek siap, iaitu selama 3 bulan. Bagi proses pelaksanaan, aktiviti yang dilakukan adalah membuat lakaran projek, pembinaan, melakukan khidmat profesional serta bahagian dalaman. Bagi proses penamatan, aktiviti dipantau seperti aktiviti pendawaian, aktiviti perpaipan agar berjalan dengan lancar sehingga projek siap. Bagi tahap autoriti pengurusan projek, ketetapan kasih tangan ialah pihak yang terlibat dalam projek ini bersetuju untuk menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian dalam masa yang diletakkan, iaitu 3 bulan. Pengurusan belanjawan dan varian, pengurus projek ni diberi kebebasan untuk mengambil pekerja-pekerja kontrak untuk memastikan projek ni disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Oleh itu, dana yang diperolehi hendaklah diagihkan kepada pekerja-pekerja tersebut. Bagi bahagian desakan teknikal, pengurus projek mempunyai kuasa dan hak tertinggi dalam projek ini. Sebagai contoh, semua perubahan bagi jenis peralatan yang akan digunakan perlu dipersetujui oleh pengurus projek. Bagi bahagian penyelesaian konflik, pengurus projek hendaklah berusaha mengelakkan konflik yang berlaku antara pelanggan dan status projek. Projek ini perlu mendapat kelulusan daripada pihak penaja, iaitu mendapatkan tanda tangan Muhammad Saleh bin Maknur sebagai penaja projek ini. Bagi bahagian permintaan pihak berkepentingan, 2 aspek dititik beratkan, iaitu skop projek dan skop produk. Bagi skop projek, dia merangkumi pengubahsuaian sebuah stor di kediaman saya, iaitu di Sungai Petani,
menjadi bilik tetamu dan membina tandas di dalam bilik tersebut dan menambah tingkap bagi skop produk, iaitu menghasilkan sebuah bilik tetamu berkeluasan 5 meter x 5 meter yang dilengkapi sebuah tandas, iaitu luasnya 2.87 meter dan 2.4 meter yang boleh memuatkan 3 orang dalam satu masa. Seterusnya, pada slide ke-11 adalah struktur pecahan kerja ataupun WBS. Projek kami adalah pengubahsuaian bilik store kepada bilik tamu. Jadi kami membahagikan kepada beberapa bahagian, seperti yang pertama adalah membuat lakaran, iaitu melukis lakaran bilik dan melukis lakaran tandas. Kami kedua pula adalah pembinaan. Kami melakukan pembinaan tandas dan memecahkan dinding store untuk pembinaan tingkap. Kerja-kerja pendawaian, membuat sistem perpaipan tandas dan yang terakhir adalah memasang lantai. Khidmat profesional dilaksanakan pula dengan berbincang dengan semua ahli pemegang taruh. Iaitu bagi khidmat profesional ini, kami turut mengubah pekerjaan untuk mengangkat perabot. Yang seterusnya ialah bahagian dalaman. Bagi bahagian ini, kami melakukan kerja-kerja mengenai bilik dan tandas dan kemudian kami menulis bilik itu. Yang terakhir, iaitu penutup. Bagi bahagian ini, kami hanya memantau aktiviti supaya berjalan dengan lancar dan akhir kali projek ini siap. Bagi slide ini pula, kami memaparkan rujak kunci dan anaian projek kami. Di sini kami memaparkan gagasan rujak kunci. Yang pertama ialah lakaran tandas selesai. Seterusnya selesai mendapatkan alasan. Kemudian selesai mencari pembekal. Selesai membuat putanan. Selesai menerima bahan mentah. Tanda bilik tetamu siap. Pemasangan tingkat siap. Selesai mengecat. Susuk asa berapa siap. Dan yang terakhir ialah projek siap. Bahagian layan pula, kami mempunyai beberapa layan. Seperti yang pertama, bajet yang diperuntukkan untuk projek pengubahsuaian bilik store pada bilik tamu ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin dan mengurangkan kos untuk klien masing-masing. Yang kedua, kos bagi pengubahsuaian ini akan ditaja oleh bapa mengikut bajet yang diperuntukkan. Yang ketiga, kerja-kerja pengubahsuaian akan dijalankan oleh pihak berkepentingan dalam masa yang berdekatan. Yang keempat, kekurangan tenaga kerja akan melambatkan projek pengubahsuaian bilik store pada bilik tamu ini. Andaian kami yang terakhir adalah bilik tamu yang dihasilkan ini dapat memberi keselesaan kepada tamu dan juga kepada tuan rumah. Dengan menambah bilangan bilik, iaitu mengubah suai stok yang terbiar. Penerangan projek pula, secara ringkasnya, stok ini diubah suai menjadi bilik tamu mengikut reka bentuk minimalis, manakala tandas dibina mengikut reka bentuk mewah yang berukuran 5M x 5M. Bagi slide ke-14 ini adalah memaparkan keperluan tahap tinggi, iaitu pengubahsuaian stok pada bilik tamu ini mengambil masa selama 73 hari dengan bajet tidak melebihi RM12,000 Malaysia. Bilik ini mampu membuatkan 3 orang tetamu pada satu masa. Projek ini menggunakan masa, tenaga, kos, kualiti pihak pemegang taruh dan penaja. Kami turut memberikan beberapa risiko keseluruhan bagi projek ini. Yang pertama, keadaan cuaca yang tidak menentu. Yang kedua ialah jumlah kos keseluruhan yang melebihi bajet. Yang ketiga ialah penghantaran perabot tidak sampai seperti waktu dijanjikan. Yang keempat, menunggu ketibaan perabot yang kehabisan stok menyebabkan waktu kemasukan dan menyusun perabot sementara. Yang terakhir ialah kerosakan perabot semasa proses penghantaran. Contohnya seperti pecah dan calar. Bagi slide yang ke-15 pula adalah kami memberikan sepadan projek seperti perancangan projek. Yang kedua ialah proses pelancangan. Yang terakhir ialah proses penempatan. Bagi penyampaian kunci pula, kami memberikan 3, iaitu perancangan,
masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan projek, dan yang terakhir adalah membuat laporan projek. Bagi slide ini menunjukkan harga alatan. Okey. Pada yang pertama ialah menunjukkan senarai peralatan dalam tandas yang memakan jumlah kos sebanyak RM2,434 dan 50 sen. Okey, bagi senarai peralatan pembinaan tandas pula memakan kos sebanyak RM1,290 dan 50 sen. Okey, bagi slide yang seterusnya iaitu slide 17. Okey, di sini menunjukkan senarai peralatan perabot dan bilik tetamu yang memakan jumlah sebanyak RM3,235 dan 50 sen. Okey. Bagi kos untuk pendawaian elektrik pula memakan kos sebanyak RM1,284. Okey, upah pihak yang terlibat seperti kontraktor, tukang paip, tukang elektrik memakan kos sebanyak RM3,230. Bagi risiko projek ini pula, pada slide ini, saya hanya akan memberi gambaran risiko ini secara ringkas. Okey, yang pertama adalah musim hujan yang menyebabkan kerja-kerja pemasangan bata untuk bina tandas terkendala. Ini menyebabkan kami perlu menangguh kerja-kerja yang melibatkan pembinaan dan menyambung kerja-kerja pemasangan bata ini apabila musim hujan tamat. Okey, bagi risiko seterusnya adalah berlaku kerosakan pada perabot semasa proses penghantaran. Ini menyebabkan kita terpaksa menukar perabot yang baru dan memakan masa yang lama. Risiko seterusnya ialah bahan mentah yang tidak mencukupi seperti simen, bata, pasir. Okey, ini menyebabkan kita terpaksa menunggu agak lama untuk menunggu penghantaran bahan mentah yang seterusnya. Risiko seterusnya ialah paip bocor semasa kerja pengujian dijalankan. Okay, dan risiko yang terakhir ialah perabot tidak sampai dalam jangka masa yang ditetapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alika Lisha. Saya akan menyambung bahagian rajah rangkaian dalam pembentangan ini. Rajah rangkaian ialah pengurusan atau perancangan aktiviti hari demi hari. Rajah rangkaian ini terdiri daripada 40 aktiviti yang dijalankan selama 77 hari. Kalau kita lihat pada skrin ni, terdapat anak panah yang berwarna jingga merupakan laluan kritikal. Laluan kritikal ialah aktiviti yang mempunyai keanjalan masa yang paling rendah atau minimum. Kami dapati skor kosong merupakan keanjalan masa yang paling minimum. Laluan kritikal ini juga terbentuk daripada 29 aktiviti. Penjadualan dan pengurusan aktiviti amat penting bagi memastikan projek tamat pada waktu yang ditetapkan dan secara tidak langsung dapat mengatasi risiko-risiko yang tak dijangka. Okey, seterusnya adalah rajah bagi program sumber bagi kekerapan kerja yang dilakukan oleh pihak pemegang taruh, iaitu pengurus projek, kontraktor, tukang paip, juruteknik, pekerjaan dan juga ahli program. Dalam masa 3 bulan bermula daripada bulan Januari sehingga bulan Mac. Untuk sistem pengurusan kualiti pula, untuk proses yang pertama iaitu reka bentuk yang dilakukan oleh pengurus projek untuk memberikan keselesaan kepada tetamu dengan kaedah memastikan perabot yang dibeli mengikut tema moden. Untuk proses yang kedua itu perancangan dan pihak yang terlibat adalah pengurus projek, kontraktor dan juga pekerjaan untuk memastikan projek berjalan lancar mengikut spesifikasi yang dirancang dan siap dalam jangka masa yang ditetapkan. Bagi proses perancangan ini, pengurus projek yang akan memastikan semua aktiviti dijalankan mengikut tarikh yang ditetapkan dan pihak pemegang taruh menjalankan tugas. Begitu juga dengan proses-proses yang selanjutnya iaitu proses pelaksanaan, pemantauan dan juga penambahbaikan. Untuk pelan pengurusan komunikasi, jenis komunikasi yang pertama iaitu permulaan mesyuarat.
Objektif komunikasi ini adalah untuk memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat dengan projek yang akan dijalankan, objektif projek serta pendekatan pengurusan dengan menggunakan medium bersemuka sebanyak sekali. Seterusnya, jenis komunikasi yang kedua iaitu mesyuarat bersama pihak penaja. Objektif bagi komunikasi ini adalah untuk mendapatkan kos untuk projek dengan medium bersemuka sebanyak 2 kali. Dan begitulah dengan jenis komunikasi yang lain seperti mesyuarat bersama ahli pihak pengabaru dan juga mesyuarat mengenai status projek. Untuk pengurusan menggambaru projek, objektif yang pertama dalam skop pengubahsuaian bilik stor kepada bilik tetamu. Kriteria kejayaannya adalah pengubahsuaian stor ini selesai. Seterusnya, objektif yang kedua dalam masa yang ditetapkan iaitu dalam tempoh 5 minggu. Kriteria kejayaan pengubahsuaian stor selesai dalam jangka masa tidak melebihi 5 minggu. Begitu juga dengan kos iaitu sebanyak 12,000 dan tidak melebihi 12,000 lah. Dan seterusnya, objektif lain-lain iaitu dengan menggunakan khidmat tenaga am yang cekap, peralatan tahan lama, perabot, bahan mentah untuk pembinaan tandas. Untuk strategi pengurusan pihak kepentingan, yang pertama adalah Siti Nurul Afifah Sarah binti Muhammad Saleh yang merupakan pengurus bagi projek ini. Untuk pengaruh dan penilaian impaknya adalah tinggi, iaitu dengan strateginya memastikan projek dapat dijalankan dengan sempurna. Seterusnya Halim, iaitu merupakan kontraktor. Pengaruh dan penilaian impaknya juga adalah tinggi dengan memastikan kerja pembinaan tandas dan tingkap mengikut pelan dan ukuran yang ditetapkan. Begitu juga dengan pihak berkepentingan yang lain seperti Aziz, Anas, Azhar Sulaiman, Amin, Haikal, Muhammad Saleh bin Maknong dan juga Muhammad Fakrul Razi bin Muhammad Saleh. Seterusnya, ini merupakan metrik analisis pihak berkepentingan berdasarkan rajah strategi pengurusan pihak berkepentingan yang ditunjukkan tadi. Okey, akhir sekali untuk kesimpulan, faktor kejayaan projek yang pertama mengetahui pengetahuan tentang projek yang dijalankan iaitu pengetahuan dalam aspek teknikal, kontrak dan pengurusan pembinaan serta segala yang berkaitan dengan tugas yang dijalankan. Yang kedua, strategi iaitu pengurus projek perlulah merangka strategi yang berkesan dalam melaksanakan sesuatu kerja. Dengan adanya strategi yang baik dan berkesan akan mendorong kepada kejayaan sesuatu projek. Dan faktor yang seterusnya adalah struktur, iaitu merangka struktur peranan dan tugas serta mengenal pasti turutan aktiviti dengan kawalan dan pemantauan yang berkesan. Seterusnya adalah sistem-sistem iaitu langsung dan kawal dan peralatan bahan. Dan akhir sekali adalah sokongan. Okey, walau apapun, kita cuma merancang dan melaksanakan. Kepentingan yang baik dan hubungan baik antara sesama manusia adalah sama penting dan mustahak untuk mencapai kejayaan. Kepimpinan yang kompeten dan keupayaan mengurus merupakan faktor-faktor lain yang sama penting untuk memastikan kejayaan pelaksanaan projek. Oleh itu, diharapkan agar projek pengubahsuaian bilik stor dan bilik tetamu dapat dijalankan dengan baik mengikut perancangan dan masa yang telah ditetapkan serta dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Sekian daripada kami. Terima kasih.